dengan hormat dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis selaku tuan rumah. Terima kasih kepada YB yang insya-Allah akan sampai sebentar lagi. YB Celoh yang memanggil saya, memberi kepercayaan untuk kecek di atas pentas ni, YB GJ dan juga bekas calon UMNO. Jadi saya adalah orang muda yang tidak pandang. Tak ada pengalaman nak ceramah di atas pentas. Saya ni sebenarnya dilahir di atas jalan raya. Bukanlah diberanak oleh mak saya di atas jalan raya, tetapi dalam politik saya adalah dilahirkan di atas jalan raya, di mana saya bermula apabila era dipanggil demonstrasi. Saya bermula ketika demonstrasi, tak kira di mana, di Kota Baru, di Kelantan ataupun di Kuala Lumpur, saya dilahirkan di jalan raya. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengalu-alukan ketibaan YB Celoh di antara orang yang paling pihak muda, sehingga hari ini memberi kepercayaan kepada saya, orang yang tak tahu apa ni, untuk berkongsi ilmu yang ada. Terima kasih kepada YB. Jadi saya nak sambung. Saya adalah aktivis. Saya adalah anak muda, masih muda. Saya masih bujang. Kenapa saya beritahu semua tu? Saya nak royak bahawasanya perjuangan hak ada hari ini semua kena bersama. Saya kalau dikira tidak layaklah nak duduk atas pentas ni kerana masih ramai lagi yang layak. Seperti mana sahabat-sahabat saya, terima kasih kerana hadir malam ni yang begitu ramai yang boleh ceramah, tetapi saya diberi kepercayaan untuk ceramah hari ni. Terima kasih kepada sahabat yang mari, ada juga daripada Australia mari kerana nak tengok saya ceramah ni. Terima kasih. Saya ingin cerita mengenai royalty. Itu adalah asas perjuangan saya. Pun malam ni saya minta maaf, saya juga akan mencelah sedikit mengenai T. Mungkin hari ini ramai sahabat saya yang tengah mendengar secara live ni sedikit kecewa. Kerana pada anggapan mereka, apabila ada T versus A, dia ingatkan malam ni adalah debat. Tetapi tidak berlaku. Untuk pengetahuan semua, sejak 2 tahun lepas lagi, saya telah mencabar pengerusi tukar, nama dia Kamarudin Kasim, aka Jawa Kelantan, dalam isu tukar ni. Saya cabar dia untuk berdebat. Kerana apa? Kerana setiap perjuangan bukan melalui kecek di YouTube sahaja, tetapi melalui hujah. Jadi saya ajak dia untuk berhujah. Dan saya nak kecek juga bab royalty, saya ada hujah. Dia kata royalty tak ada hak. Royalty orang Kelantan ni tak layak. Dan benda ni telah diulangi oleh Mustafa Muhammad Tok Pa ni. Dia kata perjuangan royalty adalah perjuangan sia-sia, tak ada asas. Perjuangan royalty perjuangan kampung, kata Mustafa Muhammad. InsyaAllah bakal dinomakkan sebagai bakal bekas Menteri Besar Kelantan. Mustafa Muhammad dengan jelas, dengan lantang kata sejak 2009 lagi Kelantan tidak ada hak untuk tuntut royalty. Tapi bila kita tuntut dengan pelbagai cara, kita tuntut dengan demonstrasi, kita tuntut dengan belagak, akhirnya Tengku masa itu Sultan Muhammad kelima, ketika ada program di Kota Baru, ketika itu YB Celoh pun ada bersama, Sultan Muhammad kelima telah menurunkan tanda tangan, tanda sokongan tuntutan royalty. Ini bermakna hak ada dalam gelak ni mungkin Kempuleti, hak ada belakang dalam gelak mungkin UMNO, hak ada dalam gelak mungkin SB. Tolong royak ke Tok Pa bahawasanya perjuangan royalty mendapat restu daripada Sultan Muhammad kelima. Sultan bukan sahaja dia telah menurunkan tanda tangan. Saya telah bawa buku ketika Penggal kelima ke-12 2012 di mana Sultan kita telah bertitah mengenai royalty. Ini adalah buku, bukan buku beli di kedai kopi, bukan saya jumpa di tepi jalan, tetapi inilah rasminya titah Sultan Muhammad kelima dalam Sidedo. Gapo dia kata? Dia kata isu royalty masih diperkatakan masih belum selesai. Maka beta berharap diselesaikan dan dikembalikan royalty kepada kerajaan negeri Kelantan. Kepada Mustafa Muhammad yang menafikan perjuangan royalty. Menafikan perjuangan royalty samalah menghina Raja Kelantan. Dan Mustafa Muhammad kena ingat,
Sultan kita telah bertitah di dalam sidedung. Dia menyatakan bahawa beta berharap gas petroleum didaratkan di Bacok. Dan Sultan Muhammad Kelima telah beri 3,000 ekar tanah untuk kita daratkan gas petroleum di Bacok. Tapi gas yang sepatutnya didaratkan di Bacok telah buat lari kosong kelak. Kenapa? Kerana takutnya mereka Kelantan maju. InsyaAllah kalau Kelantan maju, ini bermakna UMNO tidak akan dapat Kelantan sampai bila-bila. Tetapi saya yakin hari ini, walaupun kita dinafikan pelbagai hak, walaupun kita hidup di dalam kesusahan kerana kejahatan mereka, tetapi kita tetap bersama kepimpinan Tok Guru. Betul tak? Saya nak tanya sini satu perkara saja. Mustafa Muhammad tengah pakai baju sebagai Menteri Besar Kelantan. Walaupun penamaian calon belum lagi berlaku, tetapi Mustafa Muhammad telah pun melakon satu watak sebagai Menteri Besar Kelantan. Mustafa Muhammad lo ni tanding parlimen. Bermakna sama ada dia nak pergi ke dom ataupun dia nak ambil 2 kursi. Tanpa dia sedar, kursi di Tanah Merah, kursi di Wakaf Baru, kursi di Pengkalan Cepa orang UMNO masih belum selesai. Sebagai contoh, saya orang PAH, saya orang pendapatan di Pengkalan Cepa. Saya dituduh oleh orang UMNO memecah belahkan UMNO. Kenapa? Kerana sahabat saya Nata ketua cawangan UMNO Pengkalan Datu, masih orang UMNO, tetapi beliau sangat benci kepada ketua bahagian UMNO Pengkalan Cepa. Nama dia Dali. Dali ni jiran saya dulu. Saya akan cerita lagu mana sifat Dali ni. Saya nak cerita sebenarnya bahawasanya Mustafa Muhammad tengah koyak nak jadi Menteri Besar, tengah koyak nak ambil kursi dom, tengah koyak nak ambil kursi parlimen. Seluruh kursi UMNO di Kelantan masih belum selesai. Sebagai contoh di Pengkalan Cepa, Dali Nata telah buat satu demonstrasi di depan Sutra Ing. Nak jumpa dengan Tok Pa, nak royak perangai sebenar Dali. Apakah perangai sebenar Dali ni? Adik kakak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Dali sebelum dia menjadi ahli politik sepenuh masa, rumah dia 100 meter daripada rumah saya. Ketika itu dia duduk rumah sederhana, ada satu kereta tak silap saya perdana. Itu saja yang dia ada. Dia jiran saya kenal dia. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah naik pangkat menjadi ketua bahagian UMNO Pengkalan Cepa. Tak sampai tahun dengan kerja sebagai ahli politik sepenuh masa, dia telah pindah rumah. Rumah dia hari ini 7 kali ganda daripada hak asal. Kalau dulunya dia hanya ada sebutir kereta, hari ini dia ada 8 ataupun 9 butir kereta. Dan dia juga ada mempunyai hobi baru. Kalau dulu saya pergi jalan rumah dia, saya lalu depan rumah dia, saya tengok 2 ekor kucing je. Hari ini Dali tidak lagi membela kucing, tetapi membela kuda. Tak ada masalah nak bela kuda ibu-ibu sini. Tetapi yang menjadi masalahnya, ketua bahagian UMNO Pengkalan Cepa ni, dia tidak pegang 1 ekor kuda. Dia tidak pegang 2 ekor kuda. Dan tidak pegang 3 ekor kuda. Tetapi dia pegang kuda 3 kandai kuda. Dan setiap seekor kuda bernilai lebih 10,000. Mari mana kapiti dia tu? Piti itulah saya rasa piti sepatutnya masuk kepada kerajaan dari Kelantan melalui piti royalty. UMNO yang tidak pernah kenal erti kalah. Walaupun kita tahu sejak 1990 UMNO telah kalah melalui pilihan raya secara sah. Rakyat telah pilih Tok Guru menjadi Menteri Besar. Tetapi UMNO, satu dosa yang paling besar UMNO adalah apabila dia menubuhkan JPP. Dan hari ini Najib mari ke Kelantan, Najib kata Kelantan daif, Kelantan miskin. Kita nak tanya kepada Najib, apakah fungsi JPP sekiranya Kelantan masih naif? Setahu saya JPP ditubuhkan untuk memastikan projek-projek berjalan dengan lancar dan menggunakan PT sepatutnya masuk ke ahli parlimen kita. Tetapi JPP ambil dulu. Gimana PT itu? Siapa guna PT itu? Adakah PT itu ketua bahagian UMNO Pengkalan Cepa buat beli kereta? Adakah dengan PT itu dia buat beli kuda? Wallahu a'lam. Tetapi kita hendak siasat. Sebagai satu contoh lagi, JPP, kenapakah retak
Ibu-ibu, pocik-pocik, sahabat-sahabat, mak rempit sini. Tak boleh guna lagi getok. Hak sepatutnya kita lalu di atas getok menghala ke kabimo. Tak sempat kita guna. Telah pun rakam. Jambatan itu sepatutnya siap pada 2010. Tetapi sehingga kini masih belum siap. Dan di dalam rancangan Malaysia ke-9 sepatutnya nilai jambatan itu hanyalah 144 juta. Tetapi naik sehingga 177 juta. Masih belum siap. Hari ini tadi baru dalam berita TV3, Najib Algo, Najib yang sayang kepada kucingnya tetapi benci kepada rakyatnya. Dia kata apa? Dia kata sekiranya royalti dikembalikan kepada kerajaan negeri Kelantan, maka rugilah Petronas, bankruptlah Petronas. Itu kata-kata Najib. Saya nak kata ke Najib, saya minta maaf, mungkin saya kecek dulu, tapi saya nak ke Najib. Sesungguhnya daripada memberi duit Petronas kepada Kelantan, daripada membela Rosmah, itu lagi mahal nilainya. Rosmah Mansur, nilai jumlah bil air dia untuk satu hari 100,000. Rosmah ni jenis daki Pak Eci ke ataupun berendai tok tubik-tubik, wallahu a'lam. Nilai dia 100,000. Orang besar pada Rosmah pun saya rasa tak sampai 10 yai. Tapi sebesar-besar Rosmah, sebesar-besar rambut Rosmah, nilai bil air dia 100,000. Tak tubik gig lain ke Rosmah. Itu adalah fakta dia minta dalam parlimen. Bil elektrik dia pula 700,000 untuk satu hari. Tetapi Najib kata kalulah royalti dikembalikan kepada Kelantan, maka bankruptlah Petronas. Saya kata kalulah Najib terus menjadi Perdana Menteri, Malaysia akan bankrupt. Dalilnya Najib menggunakan wang rakyat sebanyak 20 juta pinjam panda. Hak kita tengok cerita Kung Fu Panda tu, Najib ambil daripada Cina, sewa nak buat main. Nilai dia 20 juta sewa. Dan kalau kita tengok ini pembelian kapal Skoping yang bernilai untuk komersial saja 250 juta. Ke manakah duit itu dihilangkan? Seperti juga PKFZ hingga 4 bilion, di manakah peti itu? Tetapi untuk memberi kepada rakyat, Najib kata bankrupt. Sama juga kalau kita tengok dulu kita pernah digemparkan dengan hilangnya 2 butir jet. Bayangkan Malaysia hari ini kalau nak bui PT kerana tanggungjawab, kerana perjanjian bankrupt, tetapi sebuah ataupun 2 buah jet telah hilang enjin. Itu tak rugi bagi Najib. Dan hari ini saya nak menjawab persoalan Ayanda Tok Pak. Di atas lori ini jugalah pada satu ketika, mungkin 2 bulan lepas, saya telah naik merasmikan lori ini. Ketika itu kita telah buat demonstrasi di depan bulatan Pasir Pekan. Kita telah gantung seorang lelaki, muka dia serupa dengan Tok Pak. Dia bukan Tok Pak tetapi serupa dengan Tok Pak. Kenapa saya kata serupa? Kerana patung itu telah pun dipatunkan dengan kain kafan telanjang bulat. Setahu kita Mustafa Muhammad berpakaian, berbaju. Bermakna itu bukan Tok Pak, itu serupa dengan Tok Pak. Lalu adalah sahabat-sahabat saya minta untuk kita sebab. Saya pada asalnya tak suka nak sebab-sebab orang ni. Kerana bagi saya itu sifat algojo. Juga sifat berani. Tetapi bila dipong saya pun termakan pong. Saya pun dengan slow je, dengan penuh perlahan, dengan penuh tamakninah, dengan penuh adabnya, saya kata kepada patung yang serupa macam Tok Pak, bukan Tok Pak. Saya kata, wahai patung yang serupa macam Tok Pak, sesungguhnya pukulan aku ini pukulan sayang. Pak, saya bahas sekali. Wahai patung Tok Pak, rakyat Kelantan nak royalti pup, saya bahas sekali. Wahai Tok Pak, inilah pukulan kasih sayang daripada rakyat Kelantan supaya kamu sedar royalti hak Kelantan. Pup, saya pukul sekali lagi. 3 kali saya pukul dengan tamakninah dan dengan coolnya. Tetapi tubik dalam 2-3 hari, Tok Pak telah menangis. Esok-esok dia menangis. Tok Pak menangis, dia kata semenjak 40 tahun berkhidmat untuk rakyat Kelantan, inikah balasannya. Saya nak tanya hak ada sini. Tok Pak ke berkhidmat untuk rakyat Kelantan? Gapakah gelaran untuk Tok Pak? Pengkhianat, saya kata. Kenapa saya kata pengkhianat? Kerana Mustafa Muhammad di dalam sidang telah mengaku dialah yang menyekat ekonomi kepada rakyat Kelantan, dan Tun Dr. Mahathir telah pun mengulanginya. Dia kata
Di antara orang yang paling kuat menyekat pertolongan kepada Kelantan bernama Mustafa Muhammad. Benar ni Mahathir kata. Dan stopa gapo dia buat? Ada dia minta maaf dengan kita? Adakah Mustafa Muhammad di dalam sidang parlimen dia minta supaya gaji darat dibaca? Ada. Adakah Mustafa Muhammad bersama kita dalam tuntut royalti? Ada. Bahkan Mustafa Muhammad menghina kita. Perjuangan royalti bukan perjuangan kampung. Dan Mustafa Muhammad kata perjuangan royalti tak ada asas. Saya telah bawa satu dokumen. Ini bukan surat mai kutu, bukan surat beli kursi kodam. Inilah surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Mak Nasir Gemulah dah. Ketika itu ditengok oleh ayah Najib diri Tun Razak. Ditengok juga oleh Tunku Razali Hamzah selaku pengurusi Petronas, dan ketika itu bersama juga Nik Syarif sebagai penasihat Petronas dan juga Tun Saleh Abah ketua hakim negara. Ini adalah surat perjanjian, inilah asasnya. Kalau mutu kita hilang, sudah pastilah kalau kita nak kata asas dia surat beli mutu kita. Kalau malam ni kita balik tidur, tiba-tiba Jabatan Agama ketuk pintu. Jabatan Agama kata, mu tidur dengan siapa tu? Kita kata tidur dengan bini kita. Gapakah asas kita nak tunjuk kepada Jabatan Agama tu? Sudah pastilah surat pernikahan kita apabila ni kita pakai kad. Sama juga apabila ditanya apakah asas tuntutan royalti, ini dia pada Mustafa Muhammad. Asas tuntutan royalti adalah Akta Kemajuan Petroleum 1975. Untuk mengetahui, ketika dokumen ataupun perjanjian ini telah diturunkan tanda tangan, Mustafa Muhammad mungkin masih kulub lagi masa itu. Mungkin masih belum sunat lagi. Dan Mahathir ketika itu pula mungkin sedang kerak. Kenapa saya kata gitu? Kerana ketika itu Mahathir masih lagi bekerja di Klinik Maha. Ini bermakna Mahathir, Najib, Tok Pak tidak layak untuk mengkritik ataupun mengkecek pasal berkenaan isu petroleum ini. Siapakah yang layak nak kecek pasal royalti? Sudah pastilah orang yang buat perjanjian. Kalaulah kita beli, mestilah penjual dan pembeli. Lah ni ayah Najib telah pun gemuluh, Tun Razak. Cakap kita nak ketuk kubur dia, nak tanya betul kau royalti hak Kelantan, maka kita biarkan dia sebagai saksi esok-esok sahaja. Saksi utama yang paling penting yang kedua adalah Tengku Razali Hamzah. Tengku Razali Hamzah masih lagi UMNO dan tidak pernah kecek pun nak jadi orang PAS. Dan kita pun bukan nak sayang sangat pada Tengku Razali Hamzah. Dia tetap orang UMNO yang kita akan tentang habis-habisnya. Tetapi dalam isu ni, dalam tajuk ni, Tengku Razali Hamzah telah menyatakan dengan lantang, telah menyatakan dengan tegas. Dia kata seperti mana perjanjian yang ada dalam ni, Sabah gunung ni, Sarawak gunung ni, Terengganu gunung ni, kalau Sabah, Terengganu, Sarawak layak, Kelantan juga layak. Tengku Razali Hamzah juga telah menyatakan kepada rakyat Kelantan ketika 2010. Ketika itu kita bawa Tengku Razali Hamzah ke stadium yang telah dihadiri oleh lebih pada 15,000 orang. Kata Kuli, bila ditanya apa pandangan Kuli mengenai stopa, itu pembodek dia kata. Kuli kata Mustafa Muhammad pembodek. Betul, dia pembodek kepada Najib. Dia bukan pembodek kepada rakyat. Kalau kita tengok, walaupun 2-3 hari ni dia jadi bengong sikit. Orang jaga bola Kelantan kita bernama Anwar Musa. 2-3 hari ni dia back balance sikit. Tapi sebelum ini dia juga bersama dalam tuntutan royalti. Nak royaknya sini kepada orang T yang dari gelak nu, orang UMNO yang dari jauh nu, SB yang tengah rakam ni, royak kepada Topa. Perjuangan royalti bukan perjuangan politik. Ini perjuangan rakyat, ini perjuangan perjanjian. Di luar negara kita telah tidak dihormati. Kerana apa? Kerana orang kata di Malaysia perjanjian pun boleh dilanggar. Ada surat. Tapi hari ini Najib telah mari ke Kelantan nak janji pula. Janji yang bersurah, yang kita pegang, yang kita peri ni dia tak boleh nak orang panggil tepati, tiba-tiba nak janji. 7 janji Najib. Saya nak kata kepada Najib saja. Najib mutasada kecek banyak, bubar saja parlimen. Najib kalau kecek bubar ni kata kita akan mendapat mandat, PAS akan kalah, PAS akan berpecah, bubar saja parlimen. Kali pertama di dalam negara ini, kali pertama Perdana Menteri mencari tarikh untuk melakukan bubar, tidak jumpa. Bila dia tanya boleh tak boleh jawab. Bila dia tanya Rosmah tak boleh jawab. Rosmah kata, abang, I nak shopping lagi. Kenapa saya kata begitu? Kenapa saya terlalu prejudis kepada Rosmah? Kenapa saya terlalu takut kepada Rosmah?
Takut kepada Rosmah? Takut ke Rosmah? Kalau yang mari dengan rambut dia tu takut ke? Saya nak minta untuk lap muka sebentar dia. Jolok kau takut ke Rosmah ni? Pocik-pocik tu takut tak ke Rosmah? Saya tidak tahulah Najib takut ke tak, tetapi kalau saya jumpa Rosmah pada pukul 3 pagi dengan rambut dia tu, saya lari. Kenapa saya kejap gitu? Saya nak royak kepada ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kerana pada 3 minggu lepas Najib telah mari ke Tanah Merah. Dia nak kejap pasal dosa dan pahala. Najib buat 3 hari ni pakai kepiak. Adakah dia nak pergi? Wallahualam. Tetapi dia nak kecek pasal agama. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Merah, setelah selesai dia kecek 7 dosa pahala, Allah telah mendatangkan ribut, seorang telah meninggal dunia. Khusi perkata kemah, TV LCD sebanyak 7 lapis putih semua punah. Adakah itu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi lagi? Tuhan tunjuk bahawasanya inilah balasannya maluak khianat orang Kelantan. Berbalik kepada isu tuntutan royalti lagi. Apakah untungnya kalau royalti dikembalikan kepada Kelantan? Apakah yang bersungguhnya saya sehingga telah bergatih basikal start daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur 723 km selama 11 hari nak pergi jumpa pengurusi Petronas, nak hantar memorandum, nak royaknya orang Kelantan bersungguh nak tuntut royalti. Apakah faedahnya kita nak tuntut royalti ni? Apakah hasilnya? Ada juga saya berjumpa dengan kakak-kakak yang berjaya diperbodohkan oleh orang UMNO, yang berjaya diperbodohkan oleh utusan. Dia kata, kita telah pun dapat royalti melalui Wan Ehsan. Jolok kau royalti dengan Ehsan tu serupa. Jolok kau serupa. Kalau orang kata royalti dengan Ehsan tu serupa, kalau dia jual nasi 3 riyal, whisky aja dia. Dia kata ni piti serupa je. Itulah perbezaan di antara royalti dan juga Wan Ehsan. Royalti nilai dia 800 juta untuk setahun, manakala Wang Ehsan adalah 25 juta saja. Nilai dia sangat besar jaraknya. Tetapi bagi orang UMNO cukup dengan 25 juta. Dan untuk pengetahuan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada sini, sahabat-sahabat semua, nilai tertunggak royalti kita bernilai 12 bilion. Apakah untungnya kalau boleh 12 bilion ni? Adakah saya akan menjadi bilioner? Adakah sahabat-sahabat saya akan kerja boleh gaji mahal? Adakah semua perjuangan royalti ini boleh biti? Tidak. Perjuangan kami, perjuangan hari ini insya-Allah ikhlas. Perjuangan kami ini untuk semua sekali. Dan kita tidak mahu pun kerajaan negeri bui piti stokor pada rakyat dia. Kita nak kepada sistem. Sebagai contoh hari ini, Najib dengan bangganya bagi 500 riyal kepada rakyat. Kita tak say one off lagu tu. Kita nak sistem. Di antara sistem kerajaan negeri royak sebelum piti masuk, kerajaan negeri kata sekiranya royalti dikembalikan kepada kerajaan negeri Kelantan, maka dia akan beri pendidikan percuma kepada anak-anak yang sedang belajar. Ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat yang ada di sini. Nilai untuk kita mengaji lah ni, jumlah untuk buat satu diploma sahaja bernilai 40 hingga 50 ribu untuk diploma sahaja. Sambung ke peringkat ijazah, nilai je 60 ribu. Ini bermakna untuk menyiapkan sebuah degree, kita memerlukan 100 ribu. Tidak termasuk duit sewa rumah, tidak termasuk duit kita pergi Kuala Lumpur, kita nak wayar lagi. Ini bermakna adik-adik kita, anak-anak kita bersusah payah nak belajar, tetapi orang atas mengetekkan darah pitih kita. Nilai pitih itulah di mana Anwar Ibrahim telah royak untuk melaksanakan pendidikan percuma hanya memerlukan 5 bilion. Kerajaan berhutang dengan kita lah ni 12 bilion. 5 bilion itu bukan untuk Kelantan saja, untuk seluruh Malaysia. Ini bermakna mungkin untuk menyelesaikan pendidikan percuma tidak sampai pun 1 bilion. InsyaAllah kalau royalti dikembalikan kepada kerajaan di Kelantan, apabila gas petroleum didaratkan di Bacok, maka sistem pendidikan percuma akan dimulakan di Kelantan. Dan Pakatan Rakyat juga telah berjanji sekiranya mereka dapat Putrajaya, maka mereka akan beri juga pendidikan percuma. Mereka bukan kerajaan saja, mereka juga telah beri satu cara kira-kira. Rafizi telah royak di TV ketika dia berdebat dengan KJ, Harry Jamaluddin, bukan Datuk Kamarudin kita. Dia kata, untuk melaksanakan pendidikan percuma, nilai dia 5 bilion. Untung Petronas, untung petroleum, untung kelapa sawit bernilai 80 bilion. Kata orang UMNO, 80
tolak 5 bernilai bankrupt. Itu kira-kira yang dikeluarkan oleh orang UMNO. Tetapi kalau kita tanya budak sekolah, 80 tolak 5, nilai dia 75 bilion. Masih banyak lagi boleh gunakan. Bayangkan PKFZ diletakkan sebanyak 4 bilion, tak tahu ke mana. Bayangkan projek lembu 250 juta bui kanak-kanak Syahrizat sahaja. Dan mungkin tidak terlampau kalau kita gelarkan Syahrizat sebagai ibu lembu. Mungkin orang sini kata, apa panggil orang itu lembu? Sesungguhnya Abu Hurairah telah digelar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bapa kucing kerana dia suka kepada kucing. Jadi hari ini saya nak gelar kepada kajak kita ibu lembu kerana dia terlalu dekat dengan isu lembu. Marilah kita sama-sama menggelarkan kajak sebagai ibu lembu, insya-Allah. Berbalik lagi kepada isu Najib di dalam TV3 tadi, dia kata sekiranya royalti dikembalikan kepada Kelantan, sambil lap muka, suspend tak. Ada orang telah mari di belakang. Ragu aja. Bukan, sebenarnya siapa-siapa nak beli baju art boleh di bank warna merah tu. Orang tak mari hari ni, insya-Allah. Okey, saya nak sambung sikit lagi. Saya tak tahu sama lagi, saya sambung pasal T je. Walaupun sahabat saya nasihatkan pada saya, tak payah keceklah pasal T, tak payah keceklah pasal tanah, tak payah keceklah pasal tukar, kecek pasal royalty je. Saya bercakap isu tanah, isu T ni bukan sebagai kapasiti aktivis royalty. Saya bercakap atas nama saya sebagai Jeming Hassan. Kepada T, NGO T, kepada ahli-ahli T mungkin ada dalam gelak ni, saya nak royak. T, dia ada 3 unsur perjuangan dia, 3 objektif dia. Hijrah, tanah dan juga maruah. T nak tukar kerajaan di Kelantan kerana tanah kita telah digadak. Kerana tanah kita telah dirompak. Kerana tanah kita telah dijual kepada Cina. Itu yang dipercayai ataupun yang dibawa oleh T yang buat mutu ramai-ramai ni. Kepada NGO T nak royak sekara je, tak payah kecek banyak. Undang-undang negeri Kelantan ni tidak membenarkan orang luar beli tanah. Kalau tak percaya, panggillah Pok Daramu hak beranak jetih ni beli tanah Pasir Putih. Tak boleh dah. Itu adalah hujah dia. Dan untuk pengetahuan, semua sini mungkin telah tahu, di Tupak tak silap saya, orang panggil Fu Choyong. Fu Choyong ni gemulah dah. Pada 1981 dia telah menjadi esko ahli tunggal MCA ketika itu, di mana ketika itu Barisan Nasional yang menguasai negeri Kelantan. Apabila meninggal dunia Fu Choyong, baru-baru ni 39 keluarga dihalau oleh kerabat keluarga Fu Choyong kerana tanah telah ditukar milik. Ketika zaman siapa kan tu? UMNO ke apa? Dan Alhamdulillah saya mendapat khabar isu ni telah diselesaikan oleh kerajaan negeri Kelantan. Takbir. Nak goyahnya sini kepada orang T, mu tengoklah. Hak muka je tu semua balik. Mu kata isu tanah kita jual ke Cina. Undang-undang tanah tidak membenarkan. Mu kata kita wi tanah. Hari ni kita membela nasib orang di Tupak. Kalau tak percaya pergi Tupak tanya lalu. 39 keluarga telah dihalau oleh keluarga Fu Choyong. Ini bukti kita bukan kecek di kedai kopi. Dan satu lagi, UMNO kata tukar bermaksud hijrah. Hijrah dia kata dia kecek buat hijrah hari ni. Diketuai oleh Joro Kamarudin Kasim. Mungkin di atas SB dia sahabat-sahabat di mari sini. Mu dengar sini Joro. Mu dengar sini sahabat Joro. Aku cabar mu debat dengan aku sekejap banyak. Dalam isu hijrah ni adik kakak, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, hijrah bermaksud hajar, perpindahan. Pada zaman Nabi dulu, Nabi telah berpindah daripada Mekah ke Madinah. Sesungguhnya tiada lagi hijrah fizikal kali kedua. Tapi ada hijrah hati, yakni hijrah kita cinta kepada Allah lebih daripada kurang kepada lebih. Nak tanya sini lah, adakah ti duk gelewak duk tepi jalan duk round-round tu bermakna hijrah nak pindah tempat? Ataupun hijrah daripada kurang saya Allah, sayang kepada Allah? Kita tengok pala ti je, bukan Joro bernama Tokpa kepala dia. Hak lah ni pakai baju Menteri Besar Kelantan tu, bakal bekas Menteri Besar Kelantan insya-Allah. Tokpa dia ingat rakyat Kelantan ni suka hedonism. Dia ingat orang Kelantan ni suka kepada hiburan. 5 hari lepas, bukan kita keluarkan video tu, tetapi UMNO sendiri keluarkan video tu.
Video gapo? Ini bukan video lucah Anwar Ibrahim, ini bukan video lucah Nur Izzah. Tetapi video nari Mustafa Muhammad dengan bangganya telah menari dengan wanita-wanita dengan lagu I Am For You. Bukan kita keluarkan, UMNO yang keluarkan. Lalu telah di-share ataupun dikongsi oleh sahabat-sahabat penyokong Tok Pa. Dia kata, lihatlah rakyat. Lihatlah betapa sportingnya bakal Menteri Besar Kelantan ni. Itu dia kata sporting. Ini mentaliti orang UMNO. Sporting bagi dia boleh nari. Sebab itulah Rosmah Najib suka nari. Nak tanya sini secara ikhlas hatilah. Nak kau kita dataran ilmu itu ditukarkan sebagai dataran tarian nak kau? Lah ni di Kota Baru, Jalan Datuk Pati kita panggil dataran ilmu. Setiap Jumaat Tok Guru mengajar ilmu. Nak kau kita setiap Jumaat Tok Pa ajar kita poco-poco nak kau? Kalau tak sih jangan pilih Tok Pa. Jolah kita pilih Tok Pa ni. Aku takut pilih Tok Pa muka baik. Caya aku Tok Pa ni. Caya aku Tok Pa ni. Kita percaya Tok Pa sebagai manusia, tapi kita tidak percaya Mustafa Muhammad bakal pemimpin yang baik. Kerana Mustafa Muhammad dah mengaku pernah menyekap ekonomi Kelantan, tidak bersama orang Kelantan. Nak tunjuk perangai gila di Kelantan pula. Di Kelantan kita jenis Islami. Orang yang suka kepada Islam. Raja kita pun buat qiyamulai di istana. Mustafa Muhammad mari nak nari. Allahu Rabbi, saja tahulah siapalah penasihat kepada Tok Pa suruh nari. Ibu-ibu boleh minta tolong anak balik pani buka YouTube. Mustafa Muhammad menari I Am For You. Ini bukan reka, ini betul-betul terjadi. Nak royaknya Mustafa Muhammad silap pilih negeri. Dia ingat orang Kelantan ni serupa dengan Kuala Lumpur dia duduk tu. Dan saya nak cerita sikit kepada Mustafa Muhammad dan penyokong-penyokong dia istilah sporting yang dia kata tadi. Bagi penyokong UMNO, bagi penyokong T, sporting dengan menari. Tapi bagi saya tidak. Sporting adalah apabila pemimpin itu mudah kita cari, pemimpin itu mudah kita kecek kira. Sebagai contoh, mana rumah Tok Pa nak tahu ni? Mana rumah Tok Pa? Boleh kalau kita nak jumpa dia kali tak turun? Dah sejak bila Tok Pa turun ke Kelantan ni? Tok Pa turun ke Kelantan ni sejak 2-3 menjak ni kerana apa? Kerana Najib nipu dia. Najib bukan setakat nipu dia, Najib tipu seluruh rakyat Malaysia. Sejak 2012 lagi, bulan 3 tahun lepas lagi dia kata nak diadakan pilihan raya. Bendera tu pah buruk-buruk tidak dilakukan pilihan raya. Begitulah Mustafa Muhammad turun ke Kelantan nak ambil hati rakyat. Tetapi bila dulu tak pernah ada. Nak royaknya kalau dia kata sporting kita tengok Tok Guru kita. Nak jumpa Tok Guru kita mudah aja. Tiap Jumaat pergi dataran ilmu. Kalau kita ada cucu, kalau kita ada anak, nak cukup kepala, pergi masjid dia. Kalau kita ada masalah, boleh kita bisik dia masa lepas dataran ilmu. Mungkin selepas subuh. Tiap-tiap subuh Tok Guru menjadi imam kepada kita. Dan kita nak tukar lagi Tok Guru tak tu? Nak cerita, mungkin sahabat saya ni cerita sahabat saya. Cerita pasal imam tadi. Cerita pasal pemimpin yang baik. Cerita pasal pemimpin yang bermaruah. Kerana di antara gagasan dalam tukar juga dia kata kerana maruah. Ada satu cerita berlaku ketika pilihan raya kecil. Di mana masa tu berlaku kematian. Apabila berlaku kematian, bila ada dua orang pah dengan UMNO, nak panggil UMNO kan repah banyak-banyak. Sudah pastilah orang panggil orang repah. Bukan kerana pah pakai pihak kita pun tak berapa agak orang UMNO ni. Bukan tak agak, tak berapa nak agak. Orang UMNO pun timbullah rasa cemburu dia. Oh, tak panggil dah aku dia kata. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, esok ke tu mati pula seorang lagi. Bergegahlah pemimpin UMNO ni, saya tak sebut nama dia, bergegah nak jadi tok imam. Bolehlah dia duduk depan kali nak jadi tok imam. Tahu dia kata gapo? Dia kata komak dah mayak-mayak ni. Bermakna orang UMNO mayak-mayak tak kerti lagi. Layak kau jadi Perdana Menteri, layak kau menjadi Menteri Besar Kelantan. Jadi masa saya ada tinggal sedikit lagi, saya nak ambil untuk kesimpulannya. Kesimpulan saya mudah je. Pertama sekali saya kata asas perjuangan kita adalah Surat Perjanjian 1975. Yang kedua saya nak kata sini perjuangan royalti bukan perjuangan kepartian. Saya nak minta semua ada sini bersamalah kita untuk bersama memperjuangkan hak royalti. Dan saya juga sekali lagi nak mencabar kepada orang yang menolak tuntutan royalti ni, sekiranya munduk tolak duk hina perjuangan royalti ni, kalau esok ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala Pakatan Rakyat memerintah Putrajaya, mungkin Perdana Menteri mari ke Kelantan
WeChat 12 bilion kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan kita memperkenalkan pelbagai sistem kepada rakyat Kelantan. Adakah ketika itu hak menyekak, hak tidak menyokong, hak menghina, hak mencela nak ambil juga pak masa tu? Masa tu mujilatlah tahi berak tadi tu. Hari ni mu kata tidak layak seperti mana Tok Pa dulu kata tak layak. Tetapi bila kata nak tubuh jawatan kuasa kah, dia mengaku sayalah yang memperjuangkan hak itu. Dan hari ini bukti kepada Najib telah menghina Raja Kelantan kita. Apabila tadi di dalam TV3 dia kata apabila royalti dikembalikan kepada Kerajaan Kelantan, maka bengkaklah Petronas buat nak gapo yang itu bukan jawatan kuasa kah. Kalulah gini jadinya. Dan akhirnya saya sekali lagi ingin mencabar. Hari ini mungkin T tak mari. Saya cabar secara terbuka T. Saya cabar untuk berdebat. Tak usah kecek dalam YouTube, tak usah kecek sama sendiri. Mari kecek aku kita berdebat sama ni. Kalau mu kata royalti tak ada hak, meh aku nak kecek. Di manakah hak, di manakah asas perjuangan tuntutan royalti? Jadi insya-Allah sampai di sini sajalah saya ceramah hari ini. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, sekiranya ada buruk budi bicara saya. Memang itulah diri saya sendiri. Jadi saya minta maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hak buruk itu mari pada saya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.